baca tu. Okey, untuk latihan yang terakhir iaitu 7.2D untuk latih kendiri, kamu boleh tengok pada buku teks kamu muka surat 218 ada 2 soalan. Okey, untuk soalan nombor 1, untuk soalan nombor 1 ni dia bagi histogram kat kita siap-siap ni. Okey, jadi dia bagi histogram, berdasarkan histogram, adakah bentuk data tu berbentuk simetri? Okey, dia tanya adakah, jadi jawapan dia bila adakah tu maksud dia ya atau tidak lah. Kemudian bila kita dapat jawapan, maksud dia kamu kena beri justifikasi kamu lah. Kamu kena bagi justifikasi. Pasal apa kamu kata ya, pasal apa kamu kata tidak. Okay, sekiranya kita tengok data ni, ada pelajar pilih ya, maka dia kena bagi tahulah pasal apa ya jawapan dia. Kalau kata tidak, maka kena bagi tahu pasal apa tidak. Okay, untuk bentuk taburan histogram ni, untuk histogram ni, bentuk simetri tu kalau kita tengok untuk histogram, bentuk simetri dia mestilah bentuk loceng kan. Yang kita belajar gitu dia mesti bentuk loceng macam ni. Bentuk loceng macam tu. Okay, jadi sini bila kita tengok bentuk dia ni, bila kita tengok bentuk dia, kita tengok titik tengah dia sini ni, bila kita sambungkan nilai dia, bila kita sambungkan setiap nilai-nilai dan titik tengahnya, maka tak jadi pun simetri tu. Tak jadi simetri. Dia jadi macam data tu tertumpu pada sebelah kanan saja lebih tinggi tu. Tak simetri data dia tu. Jadi sini kita boleh kata jawapan dia ialah tidak lah ni. Sebab lepas tu kena tentukan sebab lah. Sebab dia ialah data tu semua tertumpu pada sebelah kanan. Semuanya duduk sebelah kanan semua tu. Tak ada pun, tak seimbang data dia tu. Sebab data lebih tertumpu pada sebelah kanan. Sebelah kanan histogram. Mewakili tidak, sebab data lebih tertumpu pada sebelah kanan histogram di mana mewakili nilai yang tinggi. Maksud dia sini, kamu buatlah ayat sikit tu. Semuanya duduk sebelah kanan je yang duduk tinggi tu. Dia tak seimbang lah kayaknya graf dia tu. Dia tak seimbang graf histogram dia tu. Maka dia tidak simetri. Kalau dia simetri, kamu kena nyatakanlah sebab apa dia simetri. Okey, kemudian untuk soalan B. Untuk soalan B pula. Untuk soalan B, kamu kena lengkapkan dalam jadual yang diberi. Bila lengkapkan dalam jadual, diminta cari min dengan sisian piawai, maka macam biasalah kita kena X bar dengan sisian piawai. Mesti guna formula lah ni. Mesti guna formula. Fx square per dengan F tolak X bar kuasa 2 square root dia. Okey. Jadi sini untuk paras gula yang dia beri sini, maka kita kena buatlah selang kelas dia. Okey, yang ni bila nak buat selang kelas kena hati-hatilah. Okey, kena hati-hati sebab sini dia bagi dalam bentuk sepadan bawah dengan sepadan atas. Okey, dia bagi sepadan bawah dengan sepadan atas. Jadi bila sepadan bawah, 2.95 ni bukan 2.95 hingga 3.95 ni. Yang tu pelajar keliru tu. Nilai sini bila dia duduk di kaki kotak histogram. Bila dia duduk di kaki, bukan duduk tengah, maka bila di kaki ni ialah sepadan bawah. Sepadan bawah. Yang 3.95 ialah sepadan atas. Bagi kelas yang pertama. Jadi bukan 2.95 lah sini ni. Okey. Biasanya sini. Untuk 2.95, biasanya sini. Sebab biasanya kita plus dengan 0.05 kan. Jadi sini akan dapat 2.95. Kamu kena tambah dengan 0.05. Dia akan jadi sini ni. 3. 3.0 hingga 3.95 ni yang ni kamu kena tolak. Tolak 0.05. Akan dapat 3.9. Kekerapan dia baca daripada histogram. Bila kamu baca daripada histogram, kekerapan dia ialah 4. Kena betul-betul bacalah ni nilai dia ni. Sebab dia 10 tu. 1, 2, 3, 4. Mungkin tak tepat lah tu gambar rajah dia tu. Dalam buku teks tepat tu gambar rajah dia. Graf dia tu. Jadi situlah. Jadi untuk kelas yang kedua. Kelas yang kedua.
Okey, kelas yang kedua pula, dia tertukar pula sini ni. Okey, kelas yang kedua pula, 3.95 ni pula akan jadi sepadan bawah. 4.95 pula akan jadi sepadan atas. Jadi untuk kelas yang kedua, dia akan mula sebab 3.9 tadi tu. 3.95 maka kena plus ataupun tambah dengan 3.95 plus dengan 0.05. Dia akan jadi 4.0 hingga 4.9. Kamu kena tengoklah kekerapan dia apa. Kekerapan dia situ ialah bila baca tu 10. Okey, dan seterusnya lah. Bila kita dah dapat pattern untuk selang kelas, maka yang seterusnya ialah 5.0 hingga 5.9. 6.0 hingga 6.9. 7.0 hingga 7.9. 8.0 hingga 8.9. Maka kamu kena hitung kekerapan dia. Sini dapat 10 daripada jadual histogram 20, daripada graf histogram 20. Kemudian dapat 26 tu kalau kamu tengok. Kemudian kamu tengok lagi sini 26. Atas tu yang 40. Bawah dia ni 30. Maka kamu buatlah hasil tambah bagi setiap data tu, nilai dia ialah 130. Okey, selesai. Okay, titik tengah dia macam biasa tadilah, titik tengah 3.45 dan seterusnya lah 4.45, 5.45 dan seterusnya lah kamu dapat sini ni 6.45, 7.45, 8.45. Cari fx dia. Fx tu berdasarkan jadual kita lah. Jadual kita sini ni f darab dengan x dapat sini. Kamu kira lah sini ni. Dapatlah summation dia. Jangan saya tulis sini. Saya tulis sini ni. Perkiraan dia 13.8. Lepas tu 44.5. Seterusnya 109. 167.7. 298. 253. Alright. Kemudian kita dapatlah summation dia 886 plus 5. Okey, X kuasa 2 ni kamu kena tambahlah, kamu kena ni lah kira dia ni. Kamu kena kira semua ni, dapatlah nilai dia. Kemudian Fx kuasa 2, macam biasa ni kamu dapatlah F kekerapan 4 darab dengan X kuasa 2, tak buat lagi lah. Okey, 11.9025. Darablah dengan 11.9025, kena kuasa 2 kan dia, dapatlah 47.61. Dan seterusnya lah kamu kena cari sampailah fx dia tu, kuasa 2. Maka kamu dapatlah sini, kena cari nilai x bar dia. X bar dia sama dengan summation f. Summation fx per dengan summation f. Maka dapatlah jawapan dia bila kamu hitung 6.82. Kena buat jalan kira lah. Ini daripada jadual ni. 886.5 bahagi dengan 130. Dapatlah 6.82. Kemudian untuk sisian piawai, jangan lupalah tulis formula dulu. Ada pelajar dia tak mau tulis formula, dalam buku teks dia tak tulis formula dah, dia suruh masuk nilai. Buku teks apalah, dia mungkin nak jimatkan ruangan penggunaan buku surat dia tu. Kita kena buatlah sini ni. Kamu dapatlah nilai dia 6283.525 ni untuk fx per dengan 130 tolak dengan x bar dia 6.82 kuasa 2. Dapatlah nilai dia 1.35 kilogram. Okey, dapatlah nilai dia situ tu. Okey, untuk soalan C, untuk soalan C tu dia nilai sikit. Dia perlukan kita buat perbandingan. Okey, dia nak sini bandingkan sisian piawai bagi bacaan. Maksud dia yang ni untuk overall yang kita buat ni, untuk B ni kita buat untuk semua. Untuk soalan C ni dia minta kita bandingkan sisian piawai di antara 6.0 hingga 8.9. Maksud dia sini 6.0 hingga 8.9 kita kena ambil ni. Jadual ni saja. Okey, untuk jadual tu kita kena, untuk jadual ni kamu kena kira sisian piawai dia dengan min dia. Kamu kena kira min. Sekejap nak tarik ni. Kamu kena kira min. Kamu kena kira sisian piawai dia. Kamu kena kira min dengan sisian piawai dia. Macam mana cara nak kira min dengan sisian piawai? Fx bahagi dengan summation f.
Okey, kamu kena kira lah summation F dia ni untuk data sini. Summation F dia 26 tambah dengan 40 tambah dengan 30 dapat 96. Yang tu nama dia ialah untuk data yang tu 96. Summation F dia kamu kena ambil lah summation F dia tu berdasarkan apa yang ada fx dia tu. Fx dia sini ialah 1.167.7 tambah dengan 258 tambah dengan 253. Tidak, 167.7 tambah dengan 298 tambah dengan 253.5. Jangan lupa ni kalau kamu buat tekan kalkulator, kamu kena tekan kalkulator ni sebelah atas dulu. Barulah per dengan bawah. Dapat jawapan dia lah sini. Untuk siang PRY pun samalah sini ni. Untuk siang PRY kamu kena buat summation fx kuasa 2 tolak dengan x bar kuasa 2 tadi ni. Jangan lupa per dengan summation f square root kan dia. Maksud dia kamu dapatlah min dia sini ni berapa ni. Ni yang min dia ni. Okey, kemudian summation fx kuasa 2, summation fx kuasa 2 ni kamu kena ambil summation sini. Yang 3 kotak sini ni. Inilah 3 kotak sini ni. Kamu kena ambil ni. Berapa hasil tambah di situ tu? Berapa hasil tambah di situ kamu kena ambil situ. Sekejap saya buat tempat kotak ni. Per dengan data dia tadi ada 96. Tolak dengan x bar dia, kamu kena buatlah x bar dia berapa ni? X bar dia berapa? Nilai sini. Saya tak mau hitunglah nilai dia situ tu. Okey, sini kamu kena cari fx dia berdasarkan jadual. Daripada jadual aja. 3 nilai. Ni ada 3 nilai. Ada 3 nilai lah kamu kena tambah ni. 3 nilai yang duduk sini ni kamu kena tambah. Sebab dia kita kena ambil bandingan sini. Okey, kemudian barulah kita bandingkan. Dapat jawapan, barulah kamu bandingkan. Allah. Dapat jawapan tu barulah kamu bandingkan min bagi data yang overall data, min dia 6.85. Kamu kena bandinglah dengan min sini ni berapa. Dapat min untuk 3 nilai tadi tu. Satu lagi siang PRY dia. Siang PRY dia kita dapatlah untuk overall nilai 1.935. Ini kita akan dapatlah overall baru nilai bagi 3 nilai. Jadi kamu kena compare dua ni. Banding. Yang ni 6.8 ni kena banding sini. Banding. Maka dapatlah yang mana satu lebih kecil siang PRY dia, maka yang itulah lebih konsisten. Yang mana dia nak yang lebih konsisten kan? Dia nak apa dia? Dia nak bandingkan siang PRY. Jadi kita kena cari siang PRY lah. Tak perlulah bandingkan min. Kita bandingkan siang PRY je. Tak perlu bandingkan min ni. Tak perlu bandingkan min, kita bandingkan siang PRY je. Jadi kumpulan mana yang lebih bagus lagi? Kumpulan 6.0 hingga 8.9 ke? Ataupun kumpulan yang mewakili semua? Yang tu yang dibandingkan tu. Jadi saya rasa dalam ujian atau periksaan dia akan buat macam ni lah. Kalau dia buat macam soalan 7.2C tadi kena buat 2 data, maka dia akan ambil masa yang lama. Yang ni kita ambil data 3 je ni. Sebab dia nak antara 6.0 hingga 8.9, maka kita kena ambil yang ni je. Yang saya buat dalam petak ni. Yang tu je kita kena ambil. Alright, nah. Okey, jadi yang itulah cara untuk jawab soalan nombor 1, idea dia. Jadi untuk nombor 2, nombor 2 ni dia tak bagi ogive, dia tak bagi histogram, tak bagi poligon kerapan. Jadi untuk soalan-soalan lain lepas ni mungkin dia akan bagi soalan-soalan dalam bentuk macam tu. Okay, untuk 7.2D, soalan nombor 2, okay, dia minta cari min. Okay, min dah ada siap-siap lah ni. Min P ada dah. 3/2. Min Q pun ada dah. Dia dah kira siap-siap lah kat kita. Kemudian julat. Okay, julat jangan lupalah. Julat tu ialah maksimum tolak minimum. Julat bagi P. Julat bagi P, maksimum tolak dengan minimum. Julat P, saya buat sekali. Julat P, maksimum dia 40 tolak dengan 26. Dapat apa tu? Mana dapat 14 ke? 14. Kemudian kena satu lagi cari julat Q. Kemudian cari julat Q. Julat Q ialah sama jugalah. 40 tolak dengan 26. Dia ada siap-siap lah. Julat sama ni. Julat P pun sama, julat Q pun sama. Min pun sama sini ni. Okay, taburan beras mana yang lebih simetri?
Dia tanya pula taburan graf mana ni. Okay, daripada A ni senang je sebab kita dah dapat daripada jadual. Soalan B ni, taburan mana yang lebih simetri? Okay, bila nak cari taburan mana lebih simetri, bila kita nak tahu yang mana lebih simetri, okay, dah semua sama tu, kita kena tengok. Biasanya yang lebih simetri tu kita tengok bentuk dia dalam segi, kita bandingkan dia dalam median. Kita bandingkan dengan median. Okay, sini bila kita tengok median, untuk min P 32, median dia 32. Sama ni. Dua ni sama ni. Kemudian satu lagi ialah min Q. Min Q pula 32 dengan 34. Okey, jadi sini kita boleh kata harga beras di P, di pasar P, pasar raya P lebih simetri. Lebih simetri. Simetri. Sebab nilai min sama dengan nilai median. Sebab dia sama tu. Dia hampir sama ni data dia ni. Hampir sama je bentuk data dia. Kita tengok julat pun sama. Julat antara nilai minimum pun sama tu. Kuartil pertama pun hampir sama tu. 30-32. Kuartil ketiga sama. 34-34. Okey, jadi sini kita tengok satu lagi. Soalan seterusnya. Komen tentang median dan julat antara kuartil. Okey, kita tengok julat antara kuartil. Julat antara kuartil pasar raya P. Okey, pasar raya P. Julat antara kuartil kena ingat baiklah Q3 tolak dengan Q1. Q3 kita bagi pasar raya P, Q3 kuartil ketiga dengan kuartil pertama 34 tolak dengan 30. 44. Julat antara kuartil lah. Jangan guna ejaan singkatan lah. Saya guna singkatan tu saya tak mau tulis banyak. Okey, kemudian pasar raya Q. Q3 tolak dengan Q1. Okey, jadi pasar raya Q ni sama jugalah, kita tengok julat antara kuartil dia. 34 dengan 32. 34 tolak dengan 32. Julat antara kuartil dia 2. Okey, komen dia sebagai komen. Komen tentang median. Median hampir sama tu. Okey, jadi komen dia. Okey, sekejap lah. Nak komen ni median, tulis dulu. Median P berapa tadi? 30 kah? Median P 30. Median P 30. Median Q 34. Lepas tu julat antara kuartil dia untuk P. Julat antara kuartil P ialah 4. Julat antara kuartil Q 2. Dia suruh kita faham apa dia tu min dengan julat antara kuartil. Okay, kita dah buat lah ni. Median dah ada daripada data. Ni daripada data ni. Ni daripada data. Yang ni daripada pengiraan. Okay, jadi yang kita boleh komen sini. Okay, julat antara kuartil. Julat antara kuartil P lebih besar lagi lah daripada Q. Sebab dia antara dua-dua tu kan. Kita ada dua. Disuruh bandingkan antara bagi kedua-dua data. Jadi julat antara kuartil P lebih besar lagi dari Q. Daripada Q. Dengan nilai median berada di tengah-tengah. Berada di tengah. Duduk tengah tu. Berada di tengah-tengah. Maksud dia julat antara kuartil tu bila kita buat OJIF lah. OJIF kita buat ni. Okay, paksi Y dengan paksi X. Contohlah sini Q3 ni.
Ni Q1 ni. Okay, bila kita tengok dapat nilai tu, maksud dia nilai antara kuartil dia, nilai median dia duduk tengah-tengah ni. Ni Q2 ni duduk sini antara dua-dua tu. Dengan nilai median berada tengah-tengah. Okay, kemudian untuk P ni. Ni untuk P. Untuk Q pula. Q. Pasaraya Q. Pasaraya Q sekejap. Pasaraya Q. Tadi kita bincang pasaraya P tu. Pasaraya P tu lebih besar lagi daripada Q dengan nilai median berada tengah-tengah. Okey, berada tengah-tengah. Dengan nilai median duduk tengah-tengah sebab nilai dia 32 kan, dia sama kan. Nilai median dia sama, duduk tengah-tengah. Nilai median dia sama, duduk tengah-tengah tu. Kemudian pasaraya Q ni julat antara kuartil dia. Mana Q? Ni Q ni. Q. Q ni adalah, sekejap nah. Alah, tak boleh tekan ke ni? Sekejap. Tak boleh counting pula dah. Okey, manakala Q tu lebih padat lagi sebabnya nilai median dia sama dengan kuartil ketiga. Ni kamu tengok sini ni, dia lebih padat lagi sini. Saya tak boleh counting dah ni. Dia tak tahu ni jadi hang ke apa tak tahu ni. Kamu kena tengok median. Median dia sama dengan kuartil ketiga sini ni. Jadi maksudnya untuk Q ni julat antara kuartil dia lebih padat lagi. Lebih padat lagi maksud dia sebab median dia berada ataupun sama dengan kuartil ketiga. Maksud dia daripada data ni, kalau P tu duduk sini 32 ni. Sama-sama median dia 32, min pun 32. Kalau yang Q nilai kuartil ketiga dia sama dengan median dia. Jadi bila dia sama, maka dia padat duduk sini data dia ni. Jadi untuk Q, nilai dia ialah padat. Ataupun pasaraya Q, julat antara kuartil bagi pasaraya Q lebih padat dengan nilai median yang sama. Okey, dia lebih padat lagi sebab nilai median dia duduk sama kedudukan dengan Q3 dia. Q2 dia sama dengan Q3, maka data dia padat lah situ tu. Kalau yang sini, yang P ni dia duduk tengah-tengah. Q2 dia, median dia siap-siap dah dengan min dia. Okey, jadi situlah kesimpulan yang kita boleh buat untuk soalan nombor 2. Saya tak boleh nak tulis dah ni. Dia hang dah ni. Okey, yang itulah kesimpulan dia. Bukan kesimpulan untuk jawab soalan nombor C.